Tuan-tuan, kalau nak kira amalan kita, sebab tu tak sah tuan-tuan. Kita tak usah cerita amalan kita ke orang. Kita tak usah tunjuk amalan kita ke orang. Pasal apa Nabi sebut? Setiap manusia masuk ke dalam syurga bukan kerana disebabkan amalihi, bukan kerana disebabkan amal dia. Habis itu kerana apa? Bi rahmatillah, kata Nabi. Dia dimasukkan ke dalam syurga Allah adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. لكي وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi dapat bertemu di dalam tempat yang mulia, di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam majlis yang mulia, iaitulah majlis ilmu yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, sebagai salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
rahimahullah wa ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته. Dan hendaklah ke atas murid itu. Murid kita dah terang pada minggu sudah. Maknanya adalah orang-orang yang berkehendakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila berkehendak dengan Allah, dia bukan dengan jalan ikhtiari. Maknanya dia bukan satu pilihan, tapi dia adalah benda daruri. Tidak boleh tidak manusia dia perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan pilihan, dia satu benda yang daruri. Maknanya lazim, mesti dia berkehendak pada Allah. Maka hendaklah ke atas murid itu ayyajtahida, dia bersungguh-sungguh fi taqwiyatihi, pada menguatkannya, wa hifzihi, dan juga pada menjaganya, wa ijabatihi, dan juga pada penerimaannya. Tuan-tuan, apa yang kita nak jaga, apa yang kita nak kuatkan, apa yang kita terima ni, a'ni hadzal ba'ithah, yang aku maksudkan dekat sini hadzal ba'ith, iaitulah dorongan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dorongkan hati dia untuk melakukan perkara-perkara taat kepada Allah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia himmah ataupun kehendak yang tinggi untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imamul Haddad rahimahullah ta'ala dalam menjaga dia dan juga memperkuatkan lagi dorongan ini dan juga cara penerimaannya, fataqwiyatuhu bizzikri, maka hendaklah dikuatkan dorongan ini dengan zikir kepada Allah. Dan tentu yang pertama sekali, bila mana kita berasa ada dorongan, tuan-tuan, dorongan ni kita boleh rasa, kita boleh faham dorongan tu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyebut wa hadainahum najdain, kami berikan mereka itu petunjuk, kata Allah, kami berikan mereka jalan akan dua jalan, kata Allah. Tuan-tuan, ni istimewanya manusia. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan akal kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan oleh ulama di dalam kitab Al-Makhluqat, iaitulah sebuah kitab yang menceritakan berkenaan dengan kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kata keistimewaan kejadian manusia bila mana manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, akal ni dia dapat membezakan mana satu yang baik, mana satu buruk.
dia boleh menerima maklumat, lalu dia boleh timbang maklumat tersebut. Kerana tu bila mana manusia dia tak menggunakan akal dia, maka Allah Subhanahu wa taala kata ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubah seperti binatang ternak. Dan tuan, dalam ayat ni Allah Taala kata binatang terus. Allah Taala tak kata dia ni orang lupa, Allah tak kata dia ni orang ghaflah, tak. Allah Taala kata mana-mana manusia yang tak guna akal dia, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Lalu Allah Ta'ala tambah lagi, bal hum adall, bahkan mereka lebih teruk, lebih sesat lagi daripada binatang ternak itu. Dan tu pasal apa Allah Ta'ala beri satu benda yang begitu berat kepada orang yang tak menggunakan akal ini? Kerana dengan akal dia boleh membezakan mana-mana hak yang baik, mana-mana hak yang buruk. Ni istimewanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bila mana dia berasa di dalam hati dia, dia diberikan dorongan-dorongan yang baik seumpama ni. Dan dia ada dorongan, dia nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak semua orang ada dorongan ni. Ada orang yang dia telah pun mendapatkan Islam, tetapi dia menyatakan dia tidak lagi mendapatkan hidayat daripada Allah. Tuan-tuan, ada tak orang yang macam ni? Ada, tuan-tuan. Kita suruh dia pakai tudung, kita suruh dia supaya menjaga tata tertib sebagai seorang Islam, sedangkan dia seorang Islam, dia menyebut nama Allah, dia mengetahui yang beri makan, yang beri minum dan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi bila diberitahu kepada orang-orang yang macam ni, pakailah tudung, ikutlah tata tertib sebagai seorang Islam, dan tuan, dia kata apa? Masa tak sampai lagi, belum dapat hidayat lagi. Dan tuan, padahal dia seorang yang menganut agama Islam, dia orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi dia kata apa? Hidayat tak sampai lagi. Mungkin saya tak terpilih lagi untuk melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya ada manusia, ada golongan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, manusia ni bila dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah pun hilang pedoman, tak tahu dia nak pergi ke mana. Bila mana dia jauh daripada Allah, dia tak mau taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam banyak ayat. Allah Ta'ala kata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas setiap sesuatu, kata Allah. Dan memanglah yang berkuasa ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia tidak ada kuasa apa-apa. Sebab itu kata ulama tauhid, perbuatan manusia hanyalah pada jalan usaha dan ikhtiar. Dan tak sahlah kita nak bergantung kepada kita punya perbuatan kita, tapi usaha ikhtiar kena berjalan. Kerana kita diberikan kapasiti oleh Allah, kita diberikan akal untuk berfikir, kita diberikan tulang empat kerat. Dan tuan, yang ni kena guna. Nikmat daripada Allah. Kaki yang sehat, tubuh badan yang sehat,
keluar pergi cari khazanah-khazanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi kita kena ada akidah, kita kena ada iman. Dan tuan, kerana tu dalam hadis Jibril, hadis tu letaknya pada hadis yang kedua di dalam matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, hadis tu dinamakan sebagai hadis Jibril. Panjang hadis tu, tapi saya yakin tuan-tuan puan-puan semua pernah dengar hadis ni. Ketika mana ada seorang lelaki yang mai kepada Rasulullah dan juga kelompok para as-sahabah. Yang meriwayatkan hadis ni adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Dan Sayyidina Umar kata, tiba-tiba ada mai satu orang, rambut dia sangat hitam, baju dia sangat-sangat putih, dan tidak nampak padanya tanda-tanda yang dia ni seorang yang sedang bermusafir. Dan siapa yang mai? Jibril alaihi salam. Dan Jibril alaihissalam tanya beberapa persoalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama soal Islam, yang kedua soal iman, yang ketiganya adalah soal ihsan. Dan secara kesimpulan, manusia ni kalau dia nak sempurna agama dia, maka hendaklah dia menyempurnakan tiga perkara ni. Dan tuan, nak sempurna agama Islam dia kena ada tiga benda ni. Yang pertama sekali, akidah sahihah. Hendaklah dia berakidah dengan akidah yang betul. Ni yang pertama. Dan tuan, yang kedua, dia mesti kena berfiqh. Maknanya dia kena tahu hukum hakam. Yang Allah Ta'ala perintah ni, dia ada hukum hakam dia. Dan tuan, kita kena sempurna hak yang tu. Dan yang terakhir, kita mesti nak kena ada ihsan, merasakan Allah Ta'ala itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan tuan, maka perkara pertama yang dititik beratkan adalah soal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu, tuan-tuan, bila kita nak makan ni, Nabi SAW ajak pada kita baca bismillah. Dan tuan, bila mana ada satu orang budak, dia makan dengan Rasulullah SAW, Nabi kata kepada budak ni, ya ghulam, khuz yaminik. Hei budak, kamu ambil makanan daripada kanan kamu dulu. Samillah, kemudian sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pasal apa kita nak makan sebut nama Allah? Pasal apa bila dah dapat nikmat kita bersyukur kepada Allah? Sekurang-kurang bersyukur ni, kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah sekurang-kurang. Dan tuan, pasal apa ada zikir-zikir yang seumpama tu? Kerana nak mengingatkan semula kepada manusia yang hang makan ni adalah rezeki Allah. Yang hang boleh buat perkara ni sampai sempurna, ini adalah kerana dimudahkan oleh Allah. Kamu mendapatkan semua ini adalah kepunyaan Allah. Dan sebab tu nak makan baca bismillah. Bila dah habis buat kerja, kita disuruh ucapkan alhamdulillah. Bila nak keluar rumah, minta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, nak beritahu balik kat kita, yang boleh semua kat kita ni adalah haqqullah. Dia adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka ada orang tadi kita sebut,
yang mana dia tidak direzekikan dengan dorongan ni. Hati dia kira nak buat jahat dekat orang, hati dia kira nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia jauh daripada Allah. Dan tuan, bila jauh daripada Allah, pedoman hidup dah tak ada lagi dah. Pasal apa? Kerana kehidupan ni dia bertitik tolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu titik tolak dia. Dan tuan, kita derhaka dengan Allah, lalu Allah benci kat kita. Dan tuan, siapa lagi yang boleh merahmati dia? Dan tuan, kita ni disebutkan dalam satu riwayat, kata Nabi SAW, kalaulah dihitung jariku dengan jari Isa bin Maryam, kalaulah nak dihitungkan pada jari sahaja, jari aku dan juga jari Nabi Allah Isa ibni Maryam, dan tuan, kata Nabi SAW, itu pun sudah cukup untuk menghumbankan kami ke dalam lembah azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, cuba kita cek balik semula, agak-agak dalam keadaan diri yang macam ni, esok-esok agak-agak macam mana kita layak tak? Kita nak mendapatkan syurga yang begitu mahal nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, benda ni kita boleh fikir. Nanti kita akan tengok Allah suruh fikir apa-apa yang ada di dunia ni kamu fikir, maka dia mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, masa kat dunia ni pun kita nak barang yang elok, nak barang berkualiti boleh. Kan? Kita nak kamera yang elok-elok boleh. Kita nak mikrofon yang elok-elok boleh. Tapi kena sedia. Dalam poket ni korang-korang nak kena ada 1,500. Barulah boleh dapat hak yang elok-elok. Takat 100, 200 beli kat Shopee beli kat Shopee hak yang keluaran daripada mainland China punya. Jenama bagus, tapi buatan daripada China. Allah Ta'ala a'lam lah, ori kata ori. Pasal apa? Bajet kita 100, 200 ya. Nak yang elok boleh buat main 1,500, 2,000, 3,000, kita akan dapat yang elok. Tuan-tuan, kita nak membeli syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat syurga tu, kata Nabi SAW, adalah nikmat yang tak pernah dilihat dengan mata, yang tidak pernah didengari oleh telinga, agak-agak dengan nilaian diri kita layak dah untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW sebut dalam hadis dia, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam syurga Allah bi'amalihi, kerana amalan dia. Dan tuan, kita masuk syurga ni bukan kerana amalan kita dengan Allah. Dan tuan, kalau nak kira amalan kita, berapa sangat amalan kita, macam mana sangat kualiti amalan kita dengan Allah. Dan tuan, ni kalau kita buat bancian ni kalau kita buat bancian, minta setiap orang terjemahkan suratul Fatihah. Minta mereka terjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna apa? Ar-Rahmanir Rahim. Makna apa? Maliki Yawmiddin. Makna apa? Dan tuan, mungkinlah ada seorang dua yang langsung dia tak tahu apa makna bacaan yang dia baca, dia pun tak tahu. Dan tuan, kalau dah macam tu, apa sebenarnya yang dia ucapkan? Apakah dia tak mau mengambil tahu apa yang dia baca selama ni? Dan tuan, kalau nak kira dengan amalan kita, tak masuk syurga kita.
Kalau nak kira dengan amalan kita, itu baru bacaan. Belum kira lagi hadir tak hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, mana-mana sembahyang yang tidak hadir hatinya dengan Allah, fahuwa asra'ul uqubah, dia adalah orang yang paling cepat untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau nak kira amalan kita, sebab tu tak sah tuan-tuan, kita tak usah cerita amalan kita ke orang, kita tak usah tunjuk amalan kita ke orang. Pasal apa Nabi sebut? Setiap manusia masuk ke dalam syurga bukan kerana disebabkan amalihi, bukan kerana disebabkan amal dia. Dan sebab tu saya teringat kata yang disebut oleh Al-Habib Alwi bin Shihabuddin rahimahullah ta'ala. Dan seorang ulama besar daripada kota Tarim di Hadramaut. Dan dia kata apa? Dia kata ada orang yang pada zahirnya biasa-biasa sahaja. Pada zahirnya biasa-biasa sahaja, tuan-tuan, tapi amalannya banyak dengan Allah. Hatinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Alwi bin Shihabuddin, dialah orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pada zahirnya nampak hebat, bahkan pakaiannya pakaian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalannya sikit, hatinya tidak hadir dengan Allah. Maka orang ni jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka Nabi SAW kata, manusia ni dia masuk syurga bukan kerana amalan dia. Habis itu kerana apa? Bi rahmatillah, kata Nabi. Dia dimasukkan ke dalam syurga Allah adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu sahabat tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bal anta? Kamu pun macam tu kan?" Dan tuan jawab Rasulullah, "Bal ana." Bahkan aku pun dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana dengan rahmat daripada Allah. Dan sebab tu ada satu cerita. Ceritanya riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bagaimana ada seorang perempuan pelacur. Dan pelacur ni kerja dia apa? Dia jual tubuh badan dia setiap malam. Maknanya dia berzina setiap malam. Tuan-tuan, tapi kerana dia tengok ada satu ekor anjing yang sedang kehausan, lalu dia cabut dia punya kasut dia tangguh air daripada perigi, daripada tempat air, lalu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan ini. Tuan-tuan, apa berlaku? Perempuan ni mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya bukan nak suruh orang jadi pelacur lepas tu cari anjing bagi minum ke anjing, bukan macam tu. Tuan-tuan, tapi cerita ni dia memberi iktibar kepada kita bahawa manusia ni dia dimasukkan dalam golongan orang yang baik-baik bila mana dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka orang yang jauh daripada Allah tak ada pedoman. Tuan-tuan, maka syukur orang yang diberikan hadzal ba'is. Untung orang yang diberikan dorongan untuk melakukan taat kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, orang yang melakukan kebaikan taat kepada Allah pasti akan dibalas kebaikan ketaatan yang dia buat dengan Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita sedekah dekat orang, hari itu kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Hari itu kita tolong orang,
Tuan-tuan, hari itu kita diberikan kebaikan oleh Allah. Ini janji Allah. Tuan-tuan, sebab itu antaranya tengok nah, kebaikan orang yang bersedekah misalnya. Kata Nabi SAW, "Dawu mardakum bisadaqah." Kata Rasulullah, hendaklah kamu berubat segala penyakit yang dihidapi. Dan tuan, ubatlah penyakit kita ni. Dawu mardakum, kata Nabi, ubatilah penyakit yang ada pada kamu ni bisadaqah, dengan memperbanyakkan sedekah, kata Nabi SAW. Dan tuan, ni satu kebaikan. Bila mana orang ni bersedekah, dia dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia baca Al-Quranul Karim, satu huruf dia mendapatkan 10 darjat daripada Allah. Tuan-tuan, orang yang buat kebaikan ni, dia senantiasa diliputi dengan rahmat Allah. Sebab itu lepas sembahyang, jangan kira nak lari lah. Tuan-tuan, ni satu benda yang saya sendiri pun usaha benda ni. Saya usaha benda ni. Tuan-tuan, apa dia? Lewat macam mana, sibuk macam mana, lepas sembahyang mesti, maknanya saya mewajibkan atas diri saya lah. Sibuk macam mana pun, penting macam mana pun, appointment kita nak jumpa dengan orang, walaupun dah terlambat. Tuan-tuan, lepas sembahyang kita usaha, saya usaha supaya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Doa dulu, utamakan Allah Subhanahu wa taala dulu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana yang nak memudahkan urusan, kerana yang nak memberikan segala kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita usahakan benda ni. Kenapa? Titik tolak dia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bila mana dia buat kebaikan, dia senantiasa dalam rahmat Allah. Tuan-tuan, bila mana dia sembahyang, dia diliputi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berdasarkan pada hadis Nabi SAW, siapa-siapa, kata Nabi, man aqama lis-salah, kata Nabi, siapa-siapa yang berdiri kerana nak mendirikan sembahyang, kata Rasulullah, fa aqbalallahu ilaihi biwajhih, Allah menghadapkan seluruh daripada rahmat dia kepada orang tersebut. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang tengah sembahyang ni, dia dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu lepas sembahyang jangan kita kira nak calo lah. Tuan-tuan, biarlah lepas sembahyang tu astagfirullah 3 kali. Kemudian lepas tu kita doa dengan Allah. Tuan-tuan, antara tempat yang mustajab berdoa kepada Allah adalah selepas daripada sembahyang. Tuan-tuan, nak pergi Raudhah dekat Madinah ada 2 kesukaran. Tuan-tuan, pasal apa dekat Raudhah kita berebut nak berdoa kat situ? Pasal kita tahu Raudhah salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Kita tahu bila berdoa dekat situ mustajab doa dengan Allah. Pasal apa tak berebut lepas sembahyang berdoa dengan Allah? Tuan-tuan, pasal apa tak berebut lepas daripada sembahyang? Kenapa tak berebut nak berdoa dengan Allah? Padahal lepas sembahyang dia diliputi dengan rahmat Allah, dan tempat yang mustajab berdoa kepada Allah adalah di tempat sembahyang dia. Pasal apa kat Raudhah saja? Tuan-tuan, dekat Raudhah ada 2 kesukaran. Satu jauh. Satu jauh. Yang apa ni, satu jauh, kemudiannya kita tak tahu bila ni dia nak boleh bagi buka pi. Kalau pi pula, kalau dengan SOP yang kita duk dengar hari ni, buat umrah bukan boleh macam dulu lagi dah. Dulu lepas umrah, lepas umrah, lepas umrah. Masjid boleh masuk bila-bila masa kita nak masuk. Hari ni tak boleh lah.
Dan dia ada masa-masa dia. Dah masuk, orang ni keluar, orang ni pula masuk. Dia buat bergiliang macam tu. Tuan-tuan tahulah kalau nak masuk raudhah macam mana. Kadang-kadang kita dah ada depan dah. Clear, dia kata. Rezeki hari ni dapat doa kat raudhah. Baru nak masuk, kena tolak dengan Pakistan. Kat belakang boleh. No, ada kawan saya. Dah ada dekat depan Hajarul Aswad. Dah suar kepala dah. Dan tuan, suar kepala, elok-elok suar apa ni kepala. Kepala tu kena tarik pergi bawa balik semula ke belakang. Tak ada rezeki. Dan tuan, susahnya kita nak pergi sana. Sebab itu orang yang nak mengerjakan haji umrah ni atas siapa? Alal qudrah, atas orang yang kuasa untuk dia pergi ke sana. Kalau tak kuasa, tak ada, dia tak ada peluang nak ke sana. Dan tuan, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, tempat mustajab doa bukan hanya di raudhah saja. Dan tuan, tapi lepas daripada sembahyang juga adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tu dua kesukaran kita, satu jauh, satu lagi apa? Belum tentu lagi boleh masuk dalam tu. Kadang-kadang 2-3 kali pi baru boleh duduk dalam raudhah. Itu pun mereka hina lah. Dia kata buat apa lama-lama ni, doa sikit-sikit sudah. Kami nak doa doa. Dapat kat dia dan tak keluar dah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan tuan, maka demikian, no? Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada hamba-hamba dia. Jadi kata Imam Al-Haddad, "A'ni hadzal ba'is." Orang yang diberikan dorongan ni, jagalah dorongan ni. Jagalah dia. Kuatkan dorongan tu dan betul-betul dia menghadap, maknanya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan tuan, siapa yang boleh buat taat dengan Allah, maknanya dia nak diberikan kebaikan oleh Allah. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab dia Al-Hikam, siapa-siapa yang diberikan dorongan untuk dia berdoa kepada Allah, itu memberikan tanda bahawa Allah nak beri apa yang dia minta. Kalau dia ada dorongan, dia aku nak doa benda ni, dia berasa nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata Imam Ibnu Athaillah, ketahuilah bila dia didorong untuk berdoa, dia nak diberikan hajat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang boleh taat dengan Allah, ada dorongan rasa nak buat taat kepada Allah. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa-siapa kata Nabi yang dia itu adalah ahli syurga Allah. Dan ini hadis Rasulullah. Kata Nabi, siapa-siapa dia yang dia itu adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, yusira lahu amalun ahli jannah, maka dia dipermudahkan oleh Allah amalan-amalan ahli syurga Allah. Tuan-tuan, amalan ahli syurga Allah apa dia? Amalan mereka adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ahli syurga bercakap dengan percakapan yang baik. Amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita dapat dorongan ni, fataqwiyatuhu bizikrillah, maka kuatkanlah dorongan itu dengan zikir kepada Allah. Dan tuan, zikir ni maknanya sebut nama Allah. Dan tuan, bila kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, bila sebut sahaja nama Allah, dia menarik rahmat daripada Allah. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, fadhkuruni
Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kepada aku, sebutlah nama aku, kata Allah. Tuan-tuan, jalan-jalan kebaikan ni banyak sebab tu, tuan-tuan. Sebut nama Allah saja pun dapat rahmat. Jangan kata sebut nama nama Allah. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, siapa-siapa yang mengingat nama para alim ulama. Dan ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebahagiannya kata ini adalah perkataan Ibnul Mubarak. Tuan-tuan, ulama kata apa? Siapa yang teringat nama orang soleh, dia tahu nama Imam Malik, dia tahu nama Imam Syafi'i, dia tahu sirah Nabi SAW, dia ingat nama para as-sahabat. Tuan-tuan, ulama kata tazakkurur rahmat, nuzulur rahmat. Pada waktu itu turunlah rahmat daripada Allah, hanya mengingat nama-nama orang saleh. Kerana itu Allah Ta'ala kata fadhkuruni, maka ingatlah kepada aku, zikir kepada aku, kata Allah. Azkurkum, pada masa itu aku ingat nama kamu, aku akan sebut kamu, aku akan beri rahmat kepada kamu. Ini orang yang sebut nama Allah. Dan sebab itu disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia kata apa? Orang yang nak dekatkan dirinya pada Allah kena selalu sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita ni rasa malas buat taat, sebut nama Allah. Kita ni ada perasaan dengki, hasad, dendam dekat orang. Dan tuan, nak buang hak tu, nak potong hak tu, perbanyakkan zikir kepada Allah. Kita banyak melakukan maksiat pada Allah. Tuan-tuan, banyakkan zikir kepada Allah. Pasal apa? Orang yang zikir kepada Allah, Allah Ta'ala janji, azkurkum, nama kamu juga aku sebut, kamu juga dalam ingatan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir kata, Allah bila dia ingat kepada hamba-hamba dia dengan cara apa? Tentu kita kalau teringat dekat saudara kita, dekat adik-beradik kita, kita telefon dia. Kita kalau teringat dekat kawan kita, akan tanya khabar dia. Allah, kata ulama tafsir, dia ingat kepada hamba-hamba dia birrahmah, iaitulah dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rahmat inilah yang kata Nabi, setiap orang yang mendapatkan rahmat akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya daripada kitab ada Sulukil Murid ini, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.